Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar puan? Waalaikumsalam, khabar baik. Boleh saya tahu nama penuh puan? Nama saya Siti Nur Azizah binti Mustapha. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Husniza Bahyatun Nazaria binti Muhammad Asri sebagai kaunselor Puan Azliza. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa Puan untuk menjalankan sesi kaunseling pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada Puan, Puan pernah ke mengikuti sesi kaunseling pada sebelum ini? Sebelum ini saya tak pernah lagi lah. Tak pernah lagi. Okey. Baiklah. Saya akan terangkan serba sedikit tentang etika dalam kaunseling. Dalam sesi ini, saya sebagai seorang kaunselor Puan dan Puan pula adalah sebagai kaunselor saya. Sesi ini akan mengambil masa dalam 30 minit, lebih kuranglah 30 minit. Lepas tu peranan saya sebagai kaunselor adalah untuk mendengar, memahami dan memahami dan membantu Puan Azliza lah. Okey, peranan Puan adalah untuk menceritakan apa yang mengganggu dalam kehidupan Puan. Dalam sesi ini, dia akan dirahsiakan dan kerahsiaan ini akan terbatas sekiranya melibatkan nyawa Puan, melibatkan nyawa saya sendiri dan individu yang lain lah. Okay, setakat ini Puan faham apa yang saya maksudkan? Ya, saya faham. Ya, faham. Baiklah, boleh kita mulakan sesi? Boleh. Saya ingin bertanyakan kepada Puan, apa yang Puan faham tentang kaunseling? Bagi pendapat saya, kaunseling ni adalah cara untuk meluahkan perasaan. Kalau ada masalah apa semua tu, dia boleh merujuk kepada kaunselor lah. Lagi? Teruskan, ke ada apa lagi yang Puan faham? Tak ada. Ada tu je. Okey. Tu je. Maksud Puan kat sini, jika kita ada masalah, kita akan merujuk kepada kaunselor dan kaunselor itu akan menyelesaikan masalah kita. Macam tu ke Puan? Ya. Okey. Baiklah. Pada hari ini, Puan ada apa-apa yang ingin Puan kongsikan kepada saya? Ya, macam ni, masa saya alam pekerjaan, saya ada seorang kawan yang jenis suka macam suruh saya buat sesuatu, dan dia tu adalah senior lah. Dia jenis acam macam bos dan suruh buat dia kerja macam mana yang dia suruh lah. Oh, macam tu. So, Dia kat sini kalau ada masalah apa semua, dia tidak mengaku salah lah, dan kita orang yang bersalah. Macam tu. Okey, maksudnya kat sini masalah Puan, Puan bagi tahu yang Puan ada senior yang jenis acah-acah macam bos, sedangkan dia tu macam orang bawahan macam kita juga. Lepas tu bila dia ada buat salah tapi dia tak nak mengaku salah. Macam tu ke Puan? Ya. Okey, baiklah. Okey, apa yang lagi masalah Puan yang hadapi? Macam apa yang tersimpan dalam hati Puan tentang masalah tu?
Macam tu. Okay, bila agak-agak benda tu, perkara tu berlaku kepada puan? Kerja sambil di pasaraya. Okay, dalam masa sekarang ni adakah puan um, berhubung lagi dengan dia ataupun puan bergaduh dengan dia? Tak ah. So maknanya benda tu berlaku semasa puan di alam pekerjaan. Macam tu. Uh, so bila uh, perkara tu berlaku, apa tindakan puan? Puan buat apa selepas dia cakap macam tu? Adakah lepas puan rasa benda tu puan buat report dengan bos puan ataupun majikan puan? Ya semua. Oh kiranya buat bodoh lah macam tu. Okay, kat sini macam mana masalah puan bila selesai macam maksud saya benda tu uh, boleh membawa kepada dendam ke ataupun tak dalam diri puan? Betul. Ya, maknanya puan tak ada rasa nak marah ke, tak ada rasa berdendam, tak ada rasa macam nak bebel kat dia tu, tak ada lah. Betul tu betul. Uh, okay. Um, apa yang saya faham kat sini bahawa puan ada masalah dengan kawan puan yang mana kawan puan adalah senior dan dia adalah seorang yang suka mencarut kan. Tapi dengan dengan perangai dia macam tu ada uh, ramai yang berkawan dengan dia. So maknanya kawan-kawan puan pun tak pedulilah apa yang dia buat. Kalau dia nak buat tu dia buat je lah. So kiranya kita ni macam anggap benda tu hanya sebagai gurauan je lah macam tu. Biasa. Okay, faham. Um, okay lah. Um, di alam pekerjaan tu apa yang membuatkan puan rasa happy, puan rasa nak marah? Apa pengalaman puan dalam masa alam pekerjaan tu?
Okay, maksud puan macam angin tu macam mana? Oh, maknanya dalam diri puan tu ada juga yang support di belakang puan. Macam tu? Okay. Um, dalam pengalaman puan semasa bekerja, ada lagi ke perangai kawan-kawan ataupun senior puan yang perangai macam tu selain daripada kawan puan yang tu? Oh, maknanya uh, berkawan tu macam berkawan sekelompok macam tu. Oh, maknanya dia tak bercampur dengan orang lain lah. Kalau orang buat kerja tu je. Lepas tu orang bahagian tu je. Macam tu. Oh, maknanya kalau dalam apa dia punya pekerjaan tu ada jugalah macam nak bercakap, berborak tu adalah. Hmm. Oh, sekadar kita bertanya dia menjawab. Kita menjawab dia bertanya macam itulah. Okey. Uh, bagi puan apa dalam uh, dalam pekerjaan puan ni apa yang membuatkan puan tidak berpuas hati? Oh, maknanya kat sini yang puan katakan um, puan ada lalui pengalaman yang paling pahit pasal tentang kawan puan yang jenis toxic people, yang jenis bila bercakap dengan kita depan-depan dia elok, tapi bila bercakap dengan orang lain tu dia macam jenis mengumpat, jenis bercakap buruk dengan kita. Macam tu ke puan? Okay. Um, yeah. Alam pekerjaan yang puan pernah bekerja, uh, uh, kawan puan yang selalu ada dengan puan semasa puan susah, semasa puan senang. Berapa ramai kawan yang puan ada time tu?
macam tu. Okey. Um, Maksudnya puan memang ada 3 orang tu je lah kawan puan yang ada susah senang dan masa puan kenal dengan dia orang tu puan tak rasa macam puan akan disisihkan ke? Tak. Oh, maknanya puan boleh berkawan rapat lah dengan dia. Macam tu. So, tapi lepas kejadian puan dengan kawan puan tu, adakah puan masih berhubung lagi dengan dia? Ya, maknanya adakah puan buat dan contohlah kalau dia suruh puan buat benda tu sedangkan benda tu bahagian dia tapi dia suruh puan buat, adakah puan buat dengan apa yang dia suruh? Macam tu. Um, ya, tapi masa puan cakap puan tengah bekerja tapi dia suruh puan buat. Tapi puan tak buat pun kalau puan masih dalam puan punya tugas puan. Adakah puan tidak buat tu dia rasa marah ataupun rasa nak mencarut kepada puan? Okey. Kalau rasa dia marah, apa tindakan puan? Buat-buat kerja. Sebab puan rasa puan malas nak layan dengan kerenah dia kan? Sebab tu puan macam buat tak tahu je apa yang dia nak cakap. Okey, faham. Um, uh, Bagi puan ada apa-apa lagi ke masalah puan yang ingin kongsikan uh, selain daripada kawan puan yang berperangai macam tu? Tak ada. Okay. Lepas daripada pengalaman puan yang ada kawan macam tu, adakah puan rasa puan ni rasa puan rasa macam diri puan ni tak berguna sebab ada kawan yang jenis macam tu? Okay, lepas daripada tu kawan puan ni rasa tak diri dia tu bersalah lepas dia buat macam tu dan adakah dia minta maaf dengan puan? Okey, bagi pandangan saya puan mengatakan yang dia tu jenis seorang yang keras hati lah yang tak walaupun dia ada buat salah tapi dia tak nak meminta maaf. Macam tu. Okey. Um, Dalam situasi puan ni
apa tindakan puan yang puan ambil sekarang, puan ambil masa puan dalam alam pekerjaan sehinggalah sekarang. Dalam alam pekerjaan yang puan alami, adakah sebelum-sebelum ini ataupun selepas alam pekerjaan yang puan alami tu ada lagi yang lagi berat daripada tu? Okay. Maknanya dalam alam pekerjaan tu je lah yang puan alami, puan rasa macam dapat kawan yang tak berguna macam tu lah. Okay. Dalam masa puan bekerja tu, adakah rasa macam puan rasa puan nak suruh dia berhenti bekerja? Maksudnya puan reda lah dengan apa yang dia kata, apa yang dia caci kepada puan, dan sedangkan puan anggap benda tu macam perkara biasa lah kan. Dan puan rasa dalam perkara dalam alam pekerjaan tu ada lagi yang lebih teruk daripada tu. Begitu ke puan? Okay. Macam tu. Um, Dalam alam pekerjaan tu, puan uh, ada ke macam time masa untuk berehat, masa untuk makan ke, masa untuk balik ke? Ada ke puan berjalan dengan dia, bercakap dengan dia, lepas tu macam acah-acah kawan yang rapat? Ada ke? Oh. Maknanya dalam alam pekerjaan puan ni dia mengikut shift lah. Oh, dia shift kalau senior ni dia akan balik lambat dan junior ni dia akan balik cepatlah sikit macam tu. Okey. Uh, uh, puan puan masa dalam alam pekerjaan tu puan ada rasa macam tertekan tak dengan kawan yang macam tu, dengan apa dia perangai macam tu dengan kawan-kawan yang lain, dan apa yang membuatkan puan tu rasa stres masa kerja? Ada tak rasa macam tertekan?
Oh, macam tu. Kayaknya Puan buat tak tahulah dengan apa yang terjadi macam tu. Um, okay, memandangkan masa pun telah mencemburu kita, uh, memandangkan masa telah mencemburi kita, ada ke apa-apa yang Puan ingin kongsikan kepada saya lagi? Tak ada. Okey. Baiklah. Kalau rasa tak ada, okey. Baiklah, memandangkan masa ni mencemburui kita, saya ingin memohon maaf kalau ada tersalah bahasa ataupun tersalah kata. Saya ingin memohon maaf dari dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Dan adakah Puan rasa saya ni jenis yang uh, tercakap yang kasar? Tak ada. Tak ada. Okey, baiklah. Mungkin setakat ini sahaja sesi kaunseling kita. Terima kasih banyak-banyak kerana Puan sudi meluangkan masa untuk menjalankan sesi ini. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.